Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung perbincangan berkenaan dengan petikan daripada ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan khusus berkenaan dengan berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan sambung poin yang kedua pada muka surat 6 itu. Cuma saya baca sekali lagi ayat 151 surah Al-An'am muka surat 5 tu. Muka surat 5 surah Al-An'am ayat 151 tu saya baca sekali lagi, sebab kita perbincangan masih lagi berkait dengan ayat 151 surah Al-An'am. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq dzalikum wassaakum bihi la'allakum ta'qilun. Katakanlah wahai Muhammad, maksudnya kul tu arah itu ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah, yakni wahai Muhammad, marilah supaya aku bacakan apa yang telah diharamkan oleh Tuhan kamu kepada kamu, iaitu janganlah kamu sekutukan dengan Allah sesuatu pun, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana kepapaan, yakni kerana bimbangkan kepapaan itu. Sebenarnya kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan juga kepada mereka, dan janganlah kamu hampiri kejahatan-kejahatan, yakni zina, yang terang daripadanya dan yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah membunuhnya, melainkan dengan cara yang hak, yakni yang dibenarkan oleh syarak. Dengan yang demikian itulah Allah peringatkan, yakni Allah berwasiat kepada kamu supaya kamu memahaminya. Baik, cuba tengok nombor 2 muka surat sebelah tu, muka surat 6 nombor 2 tu. Kita sambung perbincangan di situ. Ini dari sudut tadabbur ayat ini. Kenapa dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan menyebut dialah yang telah memberikan rezeki kepada kamu, yakni bapa-bapa, berbanding anak-anak, sedangkan dalam surah Isra ayat di bawah tu ada semua ayat 31 surah Isra ayat 31. Sedangkan dalam surah Isra iaitu ayat 31 Allah mendahulukan dialah yang memberikan rezeki kepada anak-anak berbanding kamu, yakni bapa-bapa. Baik, terlebih dahulu untuk faham perkara ini kena tengok perbezaan ayat itu. Baik, cuba perhati semula ayat muka surat 5 ni. Cuba tengok semula muka surat 5, sebab ini kita nak buat perbandingan. Sebab Quran ni susunan kalimah itu dia ada maksud dia. Dia bukan saja-saja, tidak. Cuba tengok muka surat 5 ayat 151 surah Al-An'am, selepas wabil walidaini ihsan wala taqtulu auladakum min imlak. Kemudian nahnu narzuqukum wa iyyakum, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu min imlak kerana bimbangkan kefakiran, kepapar.
Takut jadi tak cukup makan, takut jadi miskin, anak ramai takut jadi susah. Nahnu, sedangkan kami, narzuqukum, kamilah yang memberi rezeki kepada kamu. Kamu ni maknanya ibu bapa tu lah, ataupun bapa tu. Wa iyahum, dan kepada mereka, yakni anak. Ini surah Al-An'am. Baik, cuba tengok muka surat 6, nota nombor 1 bawah tu. Ini ayat 31 surah Isra. Allah sebut, wala taqtulu auladakum khasyata imlak, janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana bimbangkan. Imlak tu kepapaan. Nahnu narzuquhum, kamilah yang memberi rezeki kepada mereka. Mereka tu mana? Anak-anak. Hak tadi narzuqukum, kamilah yang memberi rezeki kepada kamu. Kamu tu mana? Bapa. Jadi dalam ayat tadi nahnu narzuqukum, hak ni pula nahnu narzuquhum wa iyyakum. Hak tadi wa iyyahum, bapa begitu. Tu dia kata salah tu. No, ada, dia ada maksud dia tu. Tu. Baik, cuba kita tengok di sini. Tengok semula nombor jawapan. Nombor 2 hak bahagian jawapan itu. Hak tadi kita nak menimbulkan persoalan supaya kita berfikir. Jawapan dia cuba tengok. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 31 surah Al-Isra, hak kita baca bawah tadi, nota kaki nombor 1 tu. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak, janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana bimbangkan imlak, kepapaan. Dengan mafhum ayat ni, hak kita bincang ni surah Al-An'am ayat 151. Baik, janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana bimbangkan menjadi miskin pada masa akan datang. Jadi maksud Al-Isra tu pada masa akan datang. Dan kerana itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka. Sebabnya kemiskinan itu akan datang bila beranak. Anak tu besar, mesti kau besar kau banyak makan. Kau besar kau banyak peruntukan. Takut lah ni tak miskin lagi. Takut berlaku akan datang kemiskinan. Tu maksud ayat 31 surah Isra. Sebab itulah Allah kata kami memberi rezeki kepada mereka. Tak usah usinglah akan datang tu. Kami beri rezeki kepada mereka. Wa iyyakum, dan juga kepada kamu. Jadi Allah mendahulukan sebutan memberi rezeki kepada anak-anak dalam ayat 31 surah Isra sebagai memberi jaminan tidak akan putus rezeki mereka, yakni anak-anak, sebab pemberi rezeki kepada mereka adalah Allah. Bahkan rezeki kamu pun Allah yang berikan. Itu dalam ayat 31 surah Isra. Sebut kami beri rezeki kepada mereka, yakni anak-anak. Baik. Namun dalam ayat ini, ayat 151 surah Al-An'am, Allah sebut nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami beri rezeki pada kamu. Tak usah usinglah bab miskinnya. Jadi kefakiran, sebab dia guna kalimah imlak semuanya. Dalam ayat 151 surah Al-An'am pun guna imlak, dalam ayat 31 surah Isra pun guna imlak. Jadi imlak yang dimaksudkan dalam ayat 151 bermaksud kefakiran, yang dimaksudkan adalah kefakiran yang sedang mereka alami. Dan kerana itulah maka Allah SWT menyebutkan sekarang ini kamilah yang memberi rezeki kepada kamu. Kamu boleh makan dan anak tu saya kira lah mu tu boleh makan tu, ibu bapa tu. Siapa beri rezeki? Aku lah. Dan kepada mereka akan datang. Tak usah ada using. Ni anak petik dalam tafsir Ibn Kathir. Cuba tengok nota kaki nombor 2 tu. Seolah-olah apa yang hendak dikatakan oleh Allah adalah sebelum kelahiran mereka dan sehingga kini kamu dapat ni untuk ayat 151 ni. Untuk ayat 151. Sebab Allah kata kami beri rezeki pada kamu. Anak tu akan datang. Tak usah usinglah, kena tengok ayat 131 pula untuk anak tu. Kamu tu, kami beri rezeki. Jadi sebenarnya Allah nak kata gini. Kalau kita ambil bahasa mafhum untuk ayat 31 surah Isra ni, Allah nak kata gini. Ayat 151 surah Al-An'am tu, Allah nak kata gini sebenarnya. Sebelum kelahiran anak kamu tu dan sehingga kini kamu dapat meneruskan hidup dengan rezeki yang ada, siapa yang berikan? Tentunya Allah SWT yang berikan. Habis itu apa yang kamu bimbang?
Duk bimbang takut tak cukup makan akan datang kalau anak ramai. Dak mu tu daripada kecil sampai besar ni siapa dia beri. Tu cara Allah nak counselling manusia supaya hilang kebimbangan itu dan mereka kembali bergantung kepada Allah. Ini bentuk counselling yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Zaman dulu siapa bunuhan nak kebimbangan tu, maknanya kebimbangan tu teruk tu. Oh kita pada juga ayah anak ramai tapi taklah siapa perekat ni paling tidak wi kat orang anak. Kalau berasa tak ada hak ni dulu bunuh. Ni cara Allah counselling. Ni ana tambah ni. Jadi maknanya ayat ini menegaskan bahawa dulu, kini dan seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan rezeki kepada. Bila kita gabung ayat ni, bila kita gabung ayat 151 surah Al-An'am dan 1 dan 31 surah Isra, dia memberi erti dulu, kini dan seterusnya, bukan selama-lamanya. Dulu, kini dan seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang memberikan rezeki kepada manusia. Nak suruh gantung dengan Tuhan. Sebab kalau kita tidak bergantung dengan Tuhan, syaitan akan masuklah dalam kepala, bunuhlah. Tak ada bahaya ni. Kalau miskin ni terpaksa gantung dengan orang berat kita ni. Tapi kalau bergantung dengan Allah atas nama akidah, dia syaitan tak boleh ganggu kita. Sebab itulah hadirat kebergantungan kepada Allah ni, dia boleh menyekat gangguan syaitan itu. Berat ni syaitan ganggu masyarakat jalan siapa bunuhan, nak kibimai takut tak cukup makan. Jadi bila kita gabung ayat ni tak usah rusing lah mu pun aku makan sah kanakmu. Itu maksudnya. Baik, seterusnya cuba kita tengok seterusnya. Jadi itu salah satu ni dia panggil penilaian ayat berdasarkan ayat yang lain. Dia panggil apa dia panggil? Majmu'ul adillah. Kita buat perbandingan ayat baru kita boleh faham. Boleh jadi kalau kita tengok sekali tu, kalau tidak ambil pandangan ulama, bapa hak tu sebut iyyakum wa iyyahum, hak ni sebut iyyahum wa iyyakum, patut imlak belaka. Baik, tak apalah, seterusnya cuba tengok muka surat 7. Itu ayat apa ni, ayat yang keempat, surah Isra ayat 23 hingga 24. Kita nak tengok pula ni ayat 23 hingga 24 surah Al-Isra. Ni pengajian tafsir dalam bentuk lagu ni, dia panggil tafsir secara bertopik. Tematik lah, tafsir tematik. Mana tafsir kita melihat konteks ayat. Kita kumpul semua ayat tentang ibu bapa, kita kumpul. Kita akan dapat maklumat berbeza-beza. Misalnya ni ayat 23 hingga 24 surah Al-Isra. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Daripada awal ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga sampai ayat keempat ni dia tidak lari itu. Wa bil walidaini ihsan, sentiasa sebut gitu. Baik, cuma hak bezanya selepas tu. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan Tuhanmu telah memerintahkan. Ini anak ambil ni terjemahan dalam hak word kalau kita ubah sikit lebih baik. Kita kata gini, Tuhanmu telah membuat keputusan muktamad. Itu qada, maksud qada. Bawah tu kita akan bincang juga. Hak tu lebih tepat lagi mengikut tafsir. Wa qada, qada ni maknanya Allah Tuhanmu telah membuat keputusan muktamad. Apa dia keputusan muktamad itu? Alla ta'budu illa iyyah. Supaya engkau tidak menyembah. Tu pun ada sedikit kesilapan tu. Engkau Allah ta'budu. Tak apalah kita itu saya tak apa tu, kita bincang dari segi bahasa tu dia ada perbezaan. Supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata. Satu, itu orang panggil qada, keputusan muktamad. Mula-mula sekali tak boleh sembah kecuali Allah saja. Keputusan yang kedua, hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Dua perkara. Baik, kemudian huraian dia,
Jika kalau kita bincang daripada ayat mula-mula kita bincang tu sampai ke ayat yang keempat, tak bincang pun ketika ibu bapa tua tu. Ni masih lagi berbuat baik pada ibu bapa bila dia tua lagu mana pula? Arahan daripada Al-Quran. Ni. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur terlalu tua, tulis terlalu tu, kibar tu terlalu tua. Ana pernah dengar dalam radio seorang ustaz tu, dia tu bila mereka berdua sampai tua kededek, dia kata bahasa Kelantan, tua kededek disebut dalam radio. Malah tua benar lah. Sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan mana yang menunjukkan cemuh, menunjukkan rasa tak puas hati. Jangan kata begitu, walaupun 2 huruf saja. Dan janganlah engkau menengking, menyergah mereka. Ini lagi teruklah. Tetapi yang sepatut kamu buat adalah katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang bersopan santun. Itu ayat 23. Baik, ayat 24, dan hendaklah engkau merendahkan diri kepada keduanya. Nak kata mana ni, dia gini sebenarnya, waqfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Dia buat gini, kalau asal dia bila mu lalu depan dia agak perendah sebelah bahu ni, tunduk gitu. Orang Melayu kita buat lah, dia olah tangan dia tunduk jadi rayok sebelah tu. Tu tepat dengan ayat ni. Masa saya belajar tafsir pun, guru saya kata hak ni memang sebiji serupa dengan orang Melayu kita buat. Kalau dia lalu kat orang tua, dia bukan tunduk, dia perendah sebelah. Dia perendah balik kanan, dia tunduk. Hormat. Hak tu serupa dengan Quran sebut ni. Cuma maksud dia hak ni terjemahan mafhum ni. Kalau terjemahan secara harfiah, cuba perhati, waqfid, dan rendahkanlah oleh engkau lahuma, untuk mereka berdua, janahadh-dhulli, sayap kehinaan, minar rahmah, kerana kasihkan mereka. Itu kadang-kadang lebih terasa tu lagi. Itu dia panggil terjemah harfiah. Waqfid, rendahkanlah oleh engkau lahuma, kepada mereka, janahadh-dhulli, mana sebelah sayap. Orang Melayu kita buat sebelah kanan, dia turun. Kan dia turun kan? Tu minar rahmah, kerana kasihkan mereka. Sebiji tepat dengan Quran orang Melayu buat ni. Cuma terjemahan mafhumnya, dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah untuk mereka berdua dengan berkata, wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mencurahkan kasih sayangnya, memelihara dan mendidikku semasa kecil. Ni doa ni hadirat wajib baca. Ni doa dalam Quran. Baik, cuba kita tengok perbincangan ayat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan agar semua manusia hanya menyembahnya. Ni hak qada yang pertama. Wasiat pertama. Wasiat kedua, dan berbuat baik kepada ibu bapa. Mengikut Mujahid, ni seorang tokoh tafsir di kalangan tabi'i, ni tokoh hebatlah Mujahid. Dia kata mana? Dia kata kalimah qada yang digunakan oleh Allah dalam ayat ni bermaksud perintah, tetapi dia lebih bersifat wasiat. Perintah tapi dalam bentuk wasiat. Sebab wasiat ni kalau orang Arab, orang Melayu kita bila sebut wasiat, dia benda besar, antara hidup dengan mati. Biasa kena pergi Mekah dulu buat wasiat. Bak mak ni alah dalam 2 dah balik ke dak ni, tua dah, lepas tu naik kapal haji pula, bukan kapal kebal, kapal laut. Pergi sana susah tidak senang sekolah ni, mana pergi mati. Wasiat lah. Mana wasiat ni benda besar, terbeliak lah biji mata kalau sebut wasiat ni. Kalau nak pergi kedai tu dia tidak wasiat, tutup pintu, mak wasiat tutup pintu lah, mak nak pergi kedai, orang tak kecek gitu. Benda biasa gitu. Ni kata Mujahid. Kata Mujahid lagi, dia kata kenyataan ini juga sebagai menunjukkan betapa utama dan besarnya berihsan kepada ibu bapa, sehingga Allah Subhanahu wa taala rangkaikan dengan ubudiyah kepadanya.
Allah kata wa qada rabbuka, Allah telah berwasiat, Tuhan kamu berwasiat supaya kamu jangan sembah, tak boleh sembah kecuali dia saja. Patu ibu bapa kena buat baik. Makna dia gabung dalam satu ayat. Tu nak ayatnya besar, buat baik pada ibu bapa ni. Sebab itulah dalam hadis buat baik pada ibu bapa ni termasuk dalam iman. Buat baik pada ibu bapa termasuk dalam iman. Tu baik. Nombor 2, cuba tengok nombor 2. Ada sebahagian ulama yang menyatakan maksud qada wa qada rabbuka tu, qada tu adalah Allah Subhanahu wa taala telah membuat keputusan secara muktamad dan tidak boleh dirunding lagi keputusan itu. Ni keputusan tu Allah sebut ni bukan nak bincang dengan kita dah. Allah sebut ni keputusan dia dah. Tak seduk minta kurang tak boleh dah. Tu mengikut setengah ulama. Yang ketiga, ni ayat 3 ni kita nak bincang. Ayat seterusnya Allah cerita contoh berbuat baik pada ibu bapa ni ketika dia tua, ketika dia sudah lanjut usia. Apa dia? Jadi ayat imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Maksud dia nya ni mafhum mafhum. Tadi maksud kita telah sebut ni mafhum. Mafhum ayat ini, apabila mereka, yakni ibu bapa kita tu telah sampai umur yang sangat tua, maka jangan sekali-kali menggunakan bahasa yang boleh menyakitkan hati mereka berdua, walaupun seminima kalimah uff, walaupun seminima kalimah 2 perkataan uff tali. Tu setahu itulah tidak. Ana pernah dengar ni anak tina dia lah. Bukan ana tak dengar, mak ana dengar. Mak ana ayat kanan. Mak dia ni seminggu sebelum meninggal dunia dia jadi pelik sikit. Kita nak kata gapo tu cuma ana nak sebut contoh. Kalau dia ada satu hari-hari tu, hari kejadian tu, dia suruh anak dia akak dia pergi dalam bilik air. Kemudian dia nak bangun tak boleh. Dia macam dia tidak lumpuh sepenuhnya lagi, cuma dia boleh bangun, cuma kena gantung. Jadi kena pergi bilik air tu, anak tak arak lah kena pergi. Sapa 20 kali lebih pergi. Tak kecil-kecil pun bila sapa akak semua lama sapa 20 kali. Anak dia kata. Jadi selepas tu dia suruh pergi pula bilik air. Tak kecil pun. Macam dia lupa, ingat tak ingat. Gak mak saya tu. Anak dia ni anak dia kata sakit pinggang dak akak dia. Bapa tak mati awal gitu. Dia kata gitu. Mak saya tak boleh duduk. Mak saya tu jerit dia. Dia kata tak ada. Keturunan dia tak ada buat gini pada bapa. Sedih dia. Dia ayat kanan. Dia kata setahun tu buat ke mak dia. Dia kata bapa tak mati awal mak dia. Dia sakit pinggang 20 kali duduk akak. Padahal mak dia cara ke dia. Hati tak ingat. Padahal dia tu dia tengok pun adik dia lagu mana mak cara. Itu hikmat dia bila kita besar kita tengok mak kita urus adik kita lagu mana. Lagu tu lah masa kita kecil. Tapi tak ingat tu. Ni kadang-kadang Allah nak hina seseorang tu, dia jadi kata gitu ke mak dia. Jadi mak anak apa tu? Dia kata anak gapo dia. Dia kata. Tak tahulah tu depel orang tu. Kalau ketika dia dengan mak dia lagu mana tak tahu. Padahal kalau kita tengok ayat ni, uff tu semua ulama kata dosa besar, kata walaupun uff dosa besar, bukan kecil. Tu tu berat benar lah nak dengar pun wasa berdiri bulu lama kita dengar. Baik. Dalam hadis Bukhari, dalam Adabul Mufrad, benar ni tak berlaku. Nabi kata cuma kalau ibu bapa minta semua hartamu, mungkin kena bunyi. Kalau dia, tapi tak ada ibu bapa gong lagu tu. Nabi kata kalau nak ayatnya ibu bapa, kalau dia minta semua harta kita ada ternyata bui. Tapi ibu bapa tak minta gitu. Ibu bapa kecuali ibu bapa putus orang, putus view tu mungkin dia minta gitu. Tapi kalau dia minta bui, siapa setara tu Nabi sebut ibu bapa ni. Sebab Allah akan tukar lain untuk kita. Ni bos tahu tu pada dia pun tak ada anak, dua anak besar belaka dah. Dia pun sihat lagi. Nya kata nak tak mati awal. Depan orang tu. Orang duk congak angok. Jiran-jiran. Baik. Hak ni dalam ayat ni kata uff pun tak boleh. Dosa besar dah. Baik, seterusnya. Ni kita nak tengok bagaimana cara Al-Quran mendidik kita bila ibu bapa tua tu lagu mana. Baik.
Yang keempat, adapun ayat wala tanharhuma, janganlah mengherdik mereka. Tak ada uf ya, ni herdik, guna kata-kata kasar, lebih berat daripada uf lah, jangan. Apa maksudnya wala tanharhuma? Bermaksud jangan sekali-kali keluar daripada anak-anak apa-apa perbuatan buruk dan keji yang ditujukan di hadapan mereka. Kata Atta, wala tanharhuma ni herdik ataupun kita jangan sergah mereka. Hak ni kata Atta, ni seorang tokoh besar juga ni. Dia kata hak ni ayat ni mengisyaratkan jangan kita mengisyaratkan dengan tangan kita, dengan tubuh kita, orang panggil body language lah. Jangan kita isyarat sehingga ibu bapa kita tu jadi rasa sakit hati. Sakit hati. Misalnya dia kecek tak ada habis, pali Allah lain. Tak kata tu. Dia kecek tak ada habis. Tak ada sebut habis dia nak sebut pali Allah lain. Tak saya dengar. Sedangkan ibu bapa nak bangun tak boleh dah. Tu termasuk tu kata atak. Tu. Tadi. Walaupun setengah ulama kata sergah di sini makna guna bahasa lebih kasar daripada itu. Tapi kata atak tak. Guna bahasa tubuh pun termasuk juga di sini. Yang kelima, bila mana Allah Subhanahu wa taala melarang mengeluarkan ucapan dan perbuatan yang buruk dan keji kepada ibu bapa yang sudah tua, maka Allah susuli pula dengan perintah agar melakukan 3 perkara. Bila Allah kata buat baik pada ibu bapa, bila dia tua jaga molek, jangan duk sungguh, jangan duk menunjukkan boring, kita kata cemuh cauk dia, hatta kata uf pun tak boleh. Lepas tu jangan pula duk tunjuk dengan bahasa tubuh ni sehingga dia terasa hati. Allah sebut 3 perkara lepas tu yang perlu kita ambil perhatian. Yang pertama, bila Allah larang hak tu, hak kamu kena buatnya gapo dia? 3 perkara. Ni hadirat paling kurang 3 perkara. Ni. Kalau boleh buat lebih lagi baik. Hak ni sepatut kena buat. Hak tadi hak jangan buat. Hak tu jangan buat hak tadi. Hak kamu kena buat bila mereka tuanya ni. Tak okeylah kita nak faham benda ni. Bila anak kita buat, kita akan datang baru nak faham. Kena faham selalu hak ni. Kau nak nanti tunggu anak buat kita begitu. Buah tu siapa kita nak. Hak tu baru nak faham. Hak tu lah seolah-olahnya. Biar faham selalu sebelum kita tua tu. Gapo dia? Hak kita kena buat. Yang pertama sekali, itulah waqullahuma qaulan karima. Gunalah bahasa yang lembut, menyenangkan, ada unsur menghargai dan melambangkan penghormatan yang tinggi. Kiralah kok mana pun biar bahasa tu dia terasa turuhlah aku boleh anak lagu ni. Biar gitu. Sebab tu Allah kata waqullahuma qaulan karima. Sebut perkataan apa saja biar dia terasa dia dimuliakan. Hak tu kena buat. Baru orang panggil anak orang. Kalau tidak anak lembu tu orang panggil lagu tu. Al-Quran tak sebut tu tambah penterjemah. Tidak anak orang lagu tu. Dia mudah ya, tak apa di akhir ni saya ada akan buat dia punya beberapa dia punya apa ni konklusi lah kita kata ataupun kesimpulan. Baik. Yang kedua, mula-mula sekali dari segi bahasa kena paling lembut. Biar dia terasa. Ni ibu bapa ni kalau dia sakit-sakit sikit pun jadi segar. Bila anak pun guna bahasa mak nak beli ke apa hoyak, kita pergi beli. Hoyak nak pakai. Bahasa lagu tu. Nah. Ni duk kata nak pakai ikut sui kita teruk. Ikut teletah. Ingat mudah nak cari barang lagu tu. Tu anak gong tu dia panggil lagu tu. Lebih ke anak motel tu. Sepatutnya hoyak. Tak apa mak hoyak nak pakai kita cari. Tu baru anak cerdik. Yang kedua, bersopanlah semasa berhadapan dengan mereka dan pamerkan bahasa badan yang menunjukkan kita sangat merendah diri semasa berada bersama mereka. Ana ingat hari tu gua ana kata depan bapak tak sedut tunjuklah kita ni profesor, tak salah. Dia tahu dah kita profesor ni. Kalau boleh depan dia tu tunjuk kita ni bodoh, kita ni tak cerdik belah mana. Tak sedut tunjuklah kita ni profesor depan ibu bapak. Tu profesor tak cerdik. Nak tunjuk dia ni pandai depan mokpok dia. Memang orang tahu dah mu pandai pada mokpok. Tak usah tunjuklah. Ini maksud nombor 2 ni. Ini maksud waqfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Ni bahasa badan kita guna. Masa jalan letak cawe jangan bunyi derah. Gang letak dah. Tinggal separuh hari. Jatuh halal itu. Ibu bapa kata, yalah kalau ibu bapa jenis tu
Ya teman nata budak ni kata kita aku kenyek masa kecil ni. boleh jadi dalam hati dia. Tapi dia tak kata gitu. Kau cari nak marah dia kata juga. Tak boleh nak jalan apa perlahan. Kalau boleh anak nak lalu depan dia apa jangan. Tuk sakit jangan. Itu maksud dia. Baik, yang ketiga. Ini hak kita kena buat. Hargailah pengorbanan ibu bapa yang bersusah payah membesarkan dan mendidik kamu dengan mendoakan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka berdua. Allah siap ajar doa. Allah ni dia suruh kita doa, siap dengan ajar doa. Doa gini, baca gini. Tak ada lebih daripada doa ni. Sebab Tuhan sendiri sebut. Apa dia? Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Tak payahlah kata kul tu. Kul tu tak payah kata tu. Masalah doa tu. Lama ngomong kul tu. Rabbirhamhuma. Hak tu setakat tu ya. Rabbi mana wahai Tuhanku. Irhamhuma, rahmatilah mereka berdua kama sebagaimana rabbayani telah mendidik oleh mereka berdua akanku saghira semasa aku kecil. Ni ringkas ya, tapi ni bahasa Quran. Baca tu sehuruf tu boleh 10 ganjaran. Apa sebab ayat Quran. Abu Hurairah telah meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, Raghma anfi rajulin adraka walidayhi wa ahadahuma aw kilahuma indal kibar lam yadkhulil jannah. Hinanya seseorang anak, tidak bertuahnya anak yang sempat dengan kedua ibu bapanya, atau dia sempat dengan salah seorang daripada kedua ibu bapanya yang telah tua, atau kedua-duanya telah tua. Maknanya tua ni siapa perekat perlu perhatian anak. Tiba-tiba tak boleh masuk surga juga kita. Mana semasa dia hidup dia dengan ibu bapa dia duduk ingat tak ingat. Seperti tu anak dulu lah. Anak tengok ni hak kita tengok. Tu anak ni umur 100 lebih juga. Bila dia tua, dia tak sakit, pelik tu. Dalam keadaan ingat tak ingat, hari Ahad dia pergi semai Jumaat, dia marah tu email, batal semai Jumaat. Enggak hari Ahad. No, dia klik ngepek. Oh dia kata apa lah tu email tu, tak mai kata tu hari ni hari Ahad, hari Jumaat, hari ni tu. Anu awak. Walau patu akhir sebelum dia kena tepuh kereta tu, dia berok kursi penuh kain. Anak petlah nak pegang dan nak basuh. Tu khatulah. Siapa pot darana tu mati dia kena covid ni. Jerit dia. Dia ayat kanan awak lagu mana tu. Kata kena petah pegang, belajar habis tu. Makna kalau kita tak sungguh, kita sabar, kita akan dapatlah kelebihan. Kan berat ke? Semua anak kecil lah kena basuh berok. Ada siapa cerita kepada anak tu, dia kata mak dia Allah uji dia, tapi bagus dia ni. Dia kecing dia berok, dia tepuk air kecing dia buat begitu, dia tepuk pada habis korban. Jerit anak, tapi dia ingat. Dia ingat kita dulu gitu juga. Ada anak makan tahi jadi kan tak ada. Budak kecil kalau tak pegang tangan. Lagu tu lah ibu bapa. Dia ada hadis lain ni hurah ayat ni. Dia ada hadis khusus. Tu dalam adabul mufrad tu. Jadi apa maksud situ anak tidak buat, cuma sini anak tulis tangan, anak bacalah sebab anak tidak tarik situ. Hadis yang riwayat Abu Hurairah ni menjelaskan kepada kita bahawa sebab hadis Abu Hurairah bawa sini ni riwayat ni dia nak memperjelaskan lagi maksud ayat Quran tu. Maksud dianya menjaga ibu bapa yang telah tua, yang memerlukan perhatian anak-anak adalah jalan pintas untuk mendapat ganjaran syurga. Bapa ya Abu Hurairah kata tak dapat sebab dia tak ambil peluang jaga ibu bapa dia. Bila ibu bapa tua dia abaikan. Dia bui kat orang lain jaga. Dia upah nurse jaga, dia bayar. Dia tak cara sendiri. Tak boleh. Dia tak dapat kelebihan ni. Walaupun dia upah orang lain, dia tak jaga sendiri. Dia nak jaga sendiri. Itu dalam syarah hadis ni sebut. Dia upah orang tak serupa. Dia bui duit banyak kat orang lain, usul orang lain tolong basuh berok mak dia, ayah dia tak serupa. Tak serupa ni. Dalam keadaan dia boleh buat. Sebab ada sahabat Nabi nak pergi perang, Nabi tak benar. Sebab apa? Sebab ayah dia tua, ayah dia perlu pertolongan. Nabi kata jaga mak pokmu lebih utama daripada perang fi sabilillah. Itu jelas dalam hadis. Itulah hadirat-hadirat nak ayatnya.
nilai ibu bapa dalam neraca agama kita. Baik, hadis ini, hadis Abi Hurairah ini mengisyaratkan kepada anak yang tidak mengurus dengan baik ibu bapa yang telah tua adalah satu kehinaan. Sepatut boleh masuk surga dah itu saja, tak kira kes lain lagi. Tapi nya tak cara kemuk dia pada waktu tu. Ini nak ayatnya anak yang hina dan kerugian besar. Dia tak erti ambil peluang tu. Bahkan ada juga ulama yang menggunakan bahasa begini dalam nak menghuraikan maksud hadis Abu Hurairah. Mereka menjadi hina kerana tidak mengenang budi. Rupanya bab ibu bapa ni dia termasuk dalam bab mengenang budi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sangat benci orang yang tidak mengenang budi. Sepatutmu boleh masuk surga dah dengan ibu bapa mu tua, tapi bapa mu tak jauh dia. Rugi, terlepas dah peluang tu. Tak ada ibu bapa dua orang tu ya. Tidak boleh beli di Shopee ibu bapa ni. Tok tua tu lain, tak serupa. Serupa ayat dia tak serupa tok tua. Dia ada anak dia khusus tok tua tu. Dia tak serupa. Ni yang peluang kita tiba-tiba terlepas. Bapa tak cara. Maknanya anak tu anak yang hina, tak erti ambil peluang, tidak mengenal budi. Allah benci pada orang yang Allah kata aku tak boleh masuk surga, tak layak. Beratlah nak ayat ni. Baik, berbuat baik kepada ibu bapa adalah sifat dan akhlak para nabi dan rasul. Ni ada hadis. Ni termasuk dia panggil amalan fitrah, amalan fitrah umat-umat terdahulu. Buat baik pada ibu bapa ni. Kena ingatlah. Baik. Sekarang ni kita nak pergi pula sudut tadabbur. Hak tadi hanya perbincangan ayat saja. Sekarang ni kita nak pergi pada tadabbur pula. Daripada ayat kita bincang tadi, apa dia kita boleh petik poin dia kan? Ana ambil soal lah nombor 1 Kenapa dalam ayat ini? Ini tadabbur kita nak tadabbur, nak timbulkan persoalan untuk menarik perhatian kita. Kenapa dalam ayat ini wabil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibar? Kenapa dalam ayat ini, maksud ayat ini, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua ibu bapa, berbuat ihsan. Sama ada mereka berdua tu, mana ibu bapa tu, dia sampai waktu tua sempat dengan kamu. Mana kamu sempat dengan ibu bapa tua. Sebut tua, kibar ni tua bangka. Kibar ni dalam huraian kalimah Quran, mana tua yang memerlukan perhatian. Sebab kalau tua dia sihat, dia pergi, dia tak terasa sangat. Walaupun dia tua, dia pun kaya, dia pun ada pembantu rumah, dia boleh pergi mana-mana, dia sihat tak sakit, dia tak terasa mana. Tua ni mana tua yang menyebabkan kalau tak ada orang uruh, terjejah hidup dia, tak sempurna kehidupan dia. Itu mana kibar di sini. Baik, Allah kenapa dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan buat baik kepada ibu bapa ketika mereka telah terlalu tua, padahal berihsan kepada ibu bapa ni tidak bermusim. Bapa dalam ayat ni sebut hendaklah berbuat baik pada ibu bapa, sama ada mereka tu sampai waktu tua, kamu sempat ketika mereka tua, salah seorang ataupun dua orang sambung ayat tu. Bapa sebut kena berihsan ketika tua, khusus gitu bapa. Sedangkan buat baik pada ibu bapa ni sama-sama, tidak berkait masa dia tua je, tapi bapa sebut tua. Baik, jawapannya begini Ni ana tidak sebut rujukan ni sebab ana ambil dalam beberapa tafsir dan kita faham maksud beberapa kitab tafsir. Ana buat kesimpulan. Maksudnya begini, zaman tua adalah merupakan saat yang paling kritikal bagi mereka, yakni ibu bapa. Waktu itulah mereka paling memerlukan bantuan anak-anak, dan pada waktu itulah juga perasaan mereka paling sensitif. Kita tak sampai peringkat tua ni, boleh jadi kita tak rasa lagi pengalaman. Sebab tu anak kata jangan dah tua baru nak puasa, kena puasa awal lagi. Jika pada waktu itu mereka diabaikan, maka emosi mereka sangat menderita dan mengalami kepedihan luar biasa. Tertinggal tu, dan mengalami kepedihan luar biasa. Dan ia tidak sama pengabaian yang mereka hadapi di zaman mereka masih muda, kuat dan mampu berdikari.
Kalau seorang anak tak cara masa ibu bapa dia duduk tengah sihat, tidak sedih sangat. Tapi bila nak bangun pun tak boleh, nak pergi beli nasi kedai pun tak boleh, tiba-tiba anak tak balik. Anak nak sebut satu kisah berlaku dalam bulan Ramadan baru ni cerita benar ni. Anas di ada seorang telefon pada anak ni bulan Ramadan baru ni, bulan apa tak kira lah bulan Ramadan baru ni. Dia telefon, dia kata Ustaz Ding nak tanya sikit ni. Dia diikuti kuliah ni, dia telefon lah. Dia kata saya ni nak pergi semai tarawih tak boleh ni Ustaz Ding. Kata apa tak boleh? Dia kata mak saudara sakit. Lepas tu anak dia tak ada, anak dia ada. Kata anak dia duduk mana? Dia kata duduk Kuala Lumpur ya. 2 orang anak dia, kerja besar lah. Dia giltak anak dia rumah orang tua. Gak bila anak dara ni tahu, anak dara duduk di Kelantan tahu, anak dara pergi rumah orang tua tu, dia tengok mak dara dia, anak dia ada. Dia kecek dengan misi kata banyak, dia kata anak pocik ni kaya, dia duit banyak, dia duit semangat. Lepas tu dia letak anak dia. Mak dara dia bila tengok anak dara dia mari ni, jerit minta nak balik. Sudah. Jadi anak dara jenis cerdik. Dia tak siapa hati, dia buat klik mak dia. Biar dia kata, biar tidak mak kita, mak dara supaya mak kita juga. Dia buat klik mak dia. Bila buat klik mak dia tu, rupanya mak dara dia ni sudah ingat tak ingat. Tak saya semaya. Patu masa siapa bulan Ramadan tu berak dalam kain. Enggak mak dara, bukan pak dara. Enggak isteri dia pun sakit kawan ni. Dia kata lagu mana Ustaz Din, saya ni tak ada pilihan. Boleh ke saya nak setuh kemaluan nak? Kata boleh pakai sarung tangan. Boleh pakai sarung tangan. Tak apa. Lepas tu dia kata dia tak lagi lah maya tarawih. Kata hak tu besar pada maya tarawih lagi. Dia kata mudah-mudahan Allah beri pahala lebih pada dia. Cara tu. Jadi lepas habis bulan Ramadan masih lagi dia cara tak pergi bulan Ramadan tak pergi. Tu ada anaknya tak cara, tak cakap kontak. Gak anak dia kata tak apalah, kita kira pitih lah. Gak sepupu dia lah ni ada cara menganak dia. Sepupu dia kata aku bukan nak duitmu, aku ada dah duit ni makmu ni. Dia kata kita sibuk tak ada. Anak ingat kau duduk planet mana? Lupa duduk Kuala Lumpur ya. Ada manusia lagu tu kata. Sedih tu tak usah kira tu. Tu. Jadi hak tu bagi-bagi lagu tu hadirat. Insya-Allah walaupun bukan mak kandung tapi mak saudara, dia akan boleh kelebihan seperti jaga mak kandung. Kita harap begitulah. Mudah-mudahan gitu. Siapa dia tak lagi? Ni. Nak ayatnya benda tu anak pengalaman anak sedikit. Anak kata ya Allah mintalah jauh aku daripada jadi lagu tu. Kadang-kadang Allah nak hina manusia, dia buat perasaan tu. Jadi tak ada. Pada cerdik yang kira lah anak. Kadang-kadang kelebihan tu boleh pada hak tak cerdik lah anak. Bila Allah nak beri kebaikan pada manusia, tak belah mana pun hadirat. Kalau kita guna bahasa ulama kadang-kadang Allah nak beri kebaikan kepada kita, dia beri sebab. Muka kawan ni ibu bapa dia tak ada dah. Allah nak beri sebab supaya dapat tu, dia jadi sebab cara kau mak daud dia. Sebab tu Allah beri pada dia untuk dia dapat kelebihan di hari akhirat. Sebab itulah kita nak. Sebab tu ada sahabat Nabi sedih bila dia masuk Islam. Ni dalam riwayat Bukhari Nabi sikit lagi, dia sedih bila dia masuk Islam. Dia bila Nabi ajar dia, Nabi beri pendidikan perkenaan dengan ibu bapa, sedihlah dia ni. Sebab dulu dia mengabaikan ibu bapa dia. Bila dia masuk Islam, penerapan nilai-nilai berkenaan dengan buat baik pada bapa tu telah mengisahkan dia. Timbul perasaan sedih. Dia pernah tanya Rasulullah, "Patut macam mana saya ni? Saya tak sempat nak buat baik pada bapa saya. Sebab saya masuk Islam ni bapa saya meninggal dah. Jadi cerita zaman-zaman dulu tak cara lah pada bapa ni." Nabi kata boleh lagi. Membuat bakal. Yang pertama sekali, kamu sambung kerja baik yang ibu bapa buat. Mana masa dia hidup dulu ibu bapa buat kerjanya kerja baik. Misalnya dia derma ke masjid 50 sebulan. Kamu teruskan derma itu. Dia dapat, kamu pun dapat. Jadi boleh dua-dua. Buat tu. Mana hal tu ikutlah apa dia ibu bapa kita buat. Hal kita tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu doa kepada dia. Satu, doa kebaikan. Ya Allah, tempatlah ibu bapa aku dengan tempat yang baik. Jadikanlah kubur dia seperti raudhatun min riyadil jannah. Kalau kita baca doa tu dalam sembahyang mayat tu,
Lepas tu doa pula supaya ayah kita ditempatkan di tempat yang baik. Doa supaya ayah kita ni dapat maghfirah. Doa supaya ayah kita ni dihisab dengan hisaban yasira, hisab yang mudah. Itu dia panggil doa kebaikan. Yang ketiganya doa supaya Allah beri maghfirah. Allah beri maghfirah pada ibu bapa kita. Maghfirah ni ke dia? Maghfirah ni dihapuskan dosa dan Allah tutup keaiban ibu bapa kita semasa dia hidup. Itu makna maghfirah. Ingat, maghfirah ni dia, dalam kalimah maghfirah ni, doa keampunan ni, dia terkandung dua perkara yang positif. Yang pertama, doa supaya Allah hilangkan dosa dia. Yang kedua, Allah tutup keaiban dia. Bila ayah kita mati, orang tak kecek dapat keburukan dia. Cuba bayangkan ayah kita meninggal, tiba-tiba orang duk sebut ayah dia tu jahat, perangai, dah jing pun neng. No. Siapa gitu? Cuba bayangkan. Tak sedih kita. Pergi kedai kopi, orang duk kecek tentang keburukan ayah kita. Kita doa. Maghfirah tu gitu. Jadi Allah tu tutup ni, ulama kata tutup ni maksudnya orang ingat ayah kita buat apa, tapi orang tak sikit. Oh, tu rahmat besar tu. Rahmat besar. Itu makna maghfirah. Yang ketiga, yang keempat lah. Yang keempat, kita cari kawan-kawan baik ibu bapa kita, kita hubungkan silaturahim dengan mereka. Jadi bila kita hubungkan silaturahim dengan kawan-kawan baik ibu bapa kita, kawan-kawan baik bapa kita tak akan puji ayah kita. Allah juhnya anak gemulah ni, mak ayah dia tak ada, tapi kalau kenduri anak dia panggil lagi kita. Jadi pujian itu merupakan doa kebaikan kepada ayah kita. Buatlah pakar tu. Dah tak ada nak buat baik masa ayah ada, mak ada, buat pakar tu. Hak tu dalam hadis tu. Banyak lagi hadis lain. Misalnya kita lipat gandakan usaha ni kita sebagai anak ni, tidak. Sebab kita kecek berkenaan dengan ibu bapa tua ataupun telah meninggal dunia. Kita ni sebagai anak ni, setiap kebaikan yang kita buat ni, ibu bapa kita akan dapat. Kita baca Quran, ibu bapa kita dapat. Tak payah tu, secara automatik. Kita mari masjid, ibu bapa kita dapat pahala. Apa tu kalau doa keampunan? Banyaklah kalau sebut riwayat, misalnya ada berlaku ni dalam ada bermufrad juga. Ada seorang ayah tu, ibu bapa lah disebutlah hari ibu bapa. Dia bangkit di hari akhirat, dia tengok pahala dia sebesar gunung. Dia pun banyak ni. Dia pun tanya malaikat, dia kata, seingat saya tidaklah banyak gini, mau kebaikan saya buat. Malaikat kata, Tuhan anakmu hantar setiap saat. Mana setiap kali anak dia buat kebaikan, bertambah pahala ibu bapa dia. Tu nak ayatnya anak. Sebab tu Nabi suruh jaga sangat anak ni. Sebab anak ni aset yang paling besar. Hadirat, tu kita bercakap dari sudut anak. Hak ni kita bicara dari sudut ibu bapa. Dia tak boleh pisah dua tu. Bila kata anak, ibu bapa, anak dia tak boleh pisah. Sebab ibu bapa ni kalau dia tak caw ke anak dia, dia ada pula hukumnya di hari akhirat ni. Ada pula hukum. Sebab tu kalau anak cerdik, dia minta supaya Allah jangan hukum ibu bapa dia. Dia minta keampunan. Dan insya-Allah ibu bapa kita akan dapat kelebihan dengan sebab kebaikan yang kita buat. Gitulah hadirin hadirat. Untuk sesi akan datang kita akan bincang tadabbur yang kedua. Kita berhenti pada tadabbur yang pertama. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.